from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang dihormati, yang amat berhormat Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, yang berusaha, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, penasihat Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, yang bahagia Tuan Haji Nadri bin Said, Presiden Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, para ustaz, wakil-wakil NGO daripada seluruh Malaysia, seterusnya hadirin muslimin muslimat, bapa-bapa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tibalah kita ke acara kemuncak pada petang ini, iaitu perasmian Maktabah Al-Imam Asy-Syaukani bersempena dengan Hari IQ. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin untuk memberikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang diraikan, yang amat berbahagia Tun Abdullah
Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia, Saudara Tuan Haji Nazri selaku Presiden IQ, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pertamanya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tun Abdullah kerana sudi hadir petang ini, walaupun sebenarnya kita dah jemput lama. Kita dah jemput dah 2 minggu. Cuma Datuk Rizal bagi tahu lambat. Dia pergi luar negara, tapi alhamdulillah kita terima kasih banyak kepada Tun Abdullah, walaupun Datuk Rizal bagi tahu balik dalam masa yang singkat tetap sudi untuk singgah. Kita tahu hari ini banyak program dan saya dipahamkan malam ni nak ke London. Kita ucapkan, saya mewakili sahabat-sahabat di sini, ahli jawatan kuasa, mengalu-alukan kedatangan yang bahagia Tun ke tempat kami yang tak seberapa ini. Dan untuk pengetahuan, ini adalah dewan pengajian asalnya. Dan kita ada kuliah-kuliah pengajian, dan kita juga dalam masa yang sama telah mewujudkan pertubuhan kebajikan. Dan semua aktivitinya berasaskan kepada NGO lah, dan kita tidak ada bantuan kerajaan. Jadi bila Tun Abdullah sudi datang, kita amat berbesar hati, kerana dewan ini untuk pengetahuan Pak Lah dirasmikan oleh Raja Muda Perlis, dan insyaAllah hari ini kita akan membuka perpustakaan, walaupun tak lengkap lagi perpustakaan kita tu, tapi kita buat perpustakaan sebelah sana. Perpustakaan ni perpustakaan yang sama-sama kita ramai-ramai buat sendiri, yang boleh untuk orang awam baca buku dan juga mendapat maklumat ilmiah. Dan kita sediakan macam-macam buku Arab, Melayu dan seumpamanya. Dan kita berbangga kerana sudi Tun untuk merasmikannya, insya-Allah. Walaupun perpustakaan ni sebenarnya taklah besar mana, cukuplah untuk sebagai perpustakaan yang bukan milik kerajaan, itu milik NGO sahaja. Saya tak mau memanjangkan ucapan ini kerana saya tahu yang amat berbahagia Tun ada lagi banyak majlis pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesudian datang ke tempat kami yang tak seberapa ni. Dan insya-Allah selepas daripada ni kita pengurusi akan menjemput Tun untuk memberikan sedikit ucapan ringkas. Kerana pada tu kita akan bawa untuk merasmikan perpustakaan kita dan berkenalan dengan sebahagian jawatan kuasa dan pimpinan NGO yang lain. Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang bahagia Doktor. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati di sini Ketuan Haji Yusof Menau, mana dia? Ada? Oh, tak sampai lagi. Tak apalah, kemudian kita jumpa dia lah. Yang saya hormati Saudara Dr. Asri yang menjadi penasihat bagi institusi ini, dan juga yang saya hormati Saudara Nazri bin Said yang menjadi ketua sini, mudir agaknya. Tuan-tuan dan perempuan tak ada kot. Ada belakang. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya dapat juga menerima apa saya katakan, jemputan ke, arahan ke, sama lah tu. Yang kawan saya
dan beritahu kepada saya Rizal Nana American, beritahu kepada saya kemarin dulu beritahu kepada saya suruh datang ke sini sebab ada satu upacara perasmian Maktabah Al-Imam Syekh Syaukani. Ni Romanise ni tak kenal, kalau Jawi senang baca sikit kot. Jadi saya kata hari ni saya ada program yang lain. Ada beberapa program lah nak masuk dalam kawasan maklum lah. Nak pergi ziarah orang itu sakit, orang ini sakit, ada saja. Dan adalah program-program yang lain diadakan di Kepala Batas. Jadi bila diberitahu program ni, saya kata macam mana nak main? Dia kata ni Pak Lah yang suruh Pak Lah main ni, habaq kat saya suruh main ni juga. Dia ni Ustaz Asri. Dia ni main kat mana pula? Dia kata Ustaz Asri sekarang dah jadi penasihat. Kalau Pak Lah boleh pergi juga, baguslah tu, tak apalah. Jadi saya kata tak apalah Dr. Asri, lepas saya main lah juga kelang kabut lah untuk berada sini sama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Jadi secara ringkasnya saya ingin melahirkan kepada tuan-tuan rasa amat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada kumpulan-kumpulan seperti saudara dan juga kumpulan yang mengasaskan dan yang sedang berusaha untuk menjayakan maktabah ini. Jadi mudah-mudahan ia akan jadi satu maktabah yang menjadi begitu popular kepada rakyat di sini, kepada orang sini. Mungkin juga orang daripada tempat-tempat lain yang ingin singgah di tempat ini dalam perjalanan balik ke Lostak ke nak pergi ke mana-mana ke singgah di sini. Ini adalah sangat-sangat baiklah kalau ada satu institusi seperti ini dan program-program yang sedang dilaksanakan, dan mungkin ada lagi program-program yang lain yang lebih baik. Tadi Saudara Nazri beritahu pada saya di sini pun ada beberapa kuliah, beberapa ceramah yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Dengan itu saya yakin dengan semangat yang dah kuat, yang cukup istiqamahnya itu untuk menjayakan apa yang menjadi yang dicita-citakan, dan apa yang dicita-citakan itu adalah satu usaha yang sangat-sangat baik, yang tentu sekali diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan diberi segala hidayat, diberi segala panduan untuk memastikan yang diusahakan itu menjadi satu kejayaan yang membawa kepada kebajikan, kepada kebaikan, dan juga dapat, yang pentingnya itu ialah dapat meningkat lagi tahap keilmuan, tahap fahaman yang ada hubung kait dengan agama kita yang maha suci, agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan saya, dan saya dalam masa yang singkat dapatlah juga baca apa yang ada sini, tentang matlamatnya, tentang niat dan tujuannya. Jadi cukup elok. Jadi tentulah sekali apabila usaha yang dilaksanakan di sini gigih dan sentiasa mengarahkan kepada matlamat yang telah ditetapkan, dan yang pentingnya dengan keikhlasan. Itulah yang amat penting sekali, keikhlasan yang ada itu, dan ilmu yang sudah pun ada dalam dada yang hendak dicurahkan untuk dinikmati oleh orang lain yang datang nak mendengar ceramah. Jadi kalau ada semua ini, maka bolehlah kita menganggapkan insya-Allah ia akan membawa kepada banyak kejayaan dan kebaikan. Jadi semuanya bergantung kepada saudara-saudari sekalian
memanglah bila kita cakap pasal hal yang berkaitan agama, saya pun tahu pasal hal berkaitan dengan agama sekarang ini, ia sudah menjadi satu isu global, isu antarabangsa di mana-mana pun. Dan saya pun biasa dijemput, baru-baru ini pun pergi Amerika, dijemput untuk bercakap tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Banyak-banyak perkara lah yang berkaitan dengannya. Jadi mereka ingin sebenarnya nak tahu, nak betul-betul yang nak tahu, nak mengenali agama Islam, nak tahu macam mana ni. Setelah orang katakan pelbagai kecaman yang telah dilempar kepada sahabat. Jadi dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan tanpa berfikir, jadi ini telah menimbulkan satu reaksi yang lain pula yang mereka tak sangka. Rupanya dengan itu orang lebih berminat nak tahu pula apa pasal yang orang marah sangat ke Islam ni, apa pasal yang dituduh sangat macam-macam tuduhan kepada orang Islam. Dan di samping itu juga orang Islam masih kukuh, masih kuat dan masih terus dengan apa yang mereka fikir mereka perlu laksanakan tanpa kacau, tanpa gangguan. Jadi yang mereka heran mengapa mereka pula dalam keadaan yang jadi begitu sekali. Jadi itulah yang berlaku. Dan baru-baru ini sahabat saya Syekh Afifuddin Al-Gailani beritahu kepada saya masa dia pergi ke Amerika, dia jumpa padri sana. Dia tahu cerita seorang padri yang telah pun membaca, dia boleh jadi padri, boleh naik pangkat daripada just priest dia. Lepas itu dia dapatkan Quran yang dalam terjemahan dalam bahasa Inggeris, dia baca, dia nak tahu. Dan dia pasti dalam Quran itu ada satu surah Maryam. Dan pada dia dalam Injil, kitab Injil dia tidak ada bab mengenai Maryam, tidak ada satu bab mengenai Maryam, tetapi dalam Quran ada satu bab. Dah ada lagi satu bab yang berkaitan dengan nisa, orang perempuan. Dalam mereka pun tak ada yang tu. Yang ketiganya bila dia baca, dia rasa sebutan kepada Nabi Isa alaihissalam lebih banyak kali daripada menyebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia heran. Dia baca lagi. Lepas itu apa jadi? Dia buat keputusan nak bagi tahu kat kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia lah, yang sama dengan some other priest. Dia tunjuk, tengok ni, you all read, dia bagi orang baca, 4 orang semua baca. Dia tanya dia, where did you get this? Di mana engkau dapat yang ni? Dari mana? Buku mana? Apa pasal? Ini dia kata this is fascinating. Fascinating, dia menakjubkan. Bukan menghairankan, menakjubkan, macam mana, kata this is fascinating, kata di mana kan, where do you get this, mana kau dapat? Dia kata these are pages from the Quran, ini adalah antara muka-muka dalam Quran, beberapa helai daripada Al-Quran Karim. He said, is that the truth? Adakah itu benar? Yes, it's the truth. Dan yang bagi tahu kepada mereka tu, yang bawa yang bertunjuk tu, dia sudah memeluk agama Islam. Dan tu katanya Syekh Afifuddin Galani, yang dia jumpa tu kawan-kawan dia tu, kemudiannya memeluk agama Islam. Jadi bagi orang yang fikirannya itu tidak kelang kabut, tapi tenang, boleh berfikir waras dan tidak ada perasaan syak wasangka, tidak ada perasaan buruk sangka, tapi sedia dengan
Fikiran yang terbuka, nak tengok, nak faham. Itulah jadinya. Itu jadinya. Jadi dengan cara yang orang kata secara lembut, orang kata ini dakwah yang menarik, yang lembut, soft approach. Boleh jadi dalam bahasa Melayu tu lembut tak apa kena nak dengan Said. Bukan lembut, bukan lembut jadi lembek pula. Jadi cara yang orang katakan yang lebih kepada memujuk daripada marah pujuk. So from being orang katakan very hard but take a soft approach daripada segi memujuk bukan memarah, maka orang lebih senang memahami dalam hal ini. Tapi bila kita ambil pendekatan soft kata itu yang cara memujuk, cara itu tentulah kadang-kadangnya mengambil masa sikit. Tapi kalau kita hamput dia pula, kita boleh jadi bertumbuk ataupun dia lari, kita pun lari. Jadi tak ada kebaikan daripada segi itu. Jadi untuk katakan nak menghebahkan, nak menerangkan, beri penerangan mengenai agama Islam kita, walaupun kepada orang Islam sendiri. Bukan semua orang Islam tahu sangat pasal agama dia pun. Ada yang tak ambil peduli langsung pun ada juga. Ada yang hanya jadi Islam bakar je, pak dia Islam, dia pun ikut pak dia, nama dia, tetapi dia lain. Ini pun berlaku di negeri-negeri yang biasa dulu di bawah pemerintahan komunis, iaitu di negeri-negeri Asia Tengah, Central Asia, seperti Uzbekistan, seperti Kazakhstan dan stan-stan yang lain lah. Banyak negeri yang mereka dalam keadaan yang macam itu. Masa saya dulu pergi, yang masih beragama Islam, yang masih mengerjakan sembahyang, tahu sembahyang pun, ada orang tua-tua yang 70 tahun ke atas, 80-an, ada yang 90-an pun ada. Tapi bila kami pergi sembahyang Jumaat, yang duduk di luar ni, sembang di luar, duduk isap rokok ni pun semua geng-geng muda belakang. Jadi mereka belum lagi, oleh sebab cara pendekatan rejim komunisme pada waktu itu tu begitu menekankan. Jadi anak-anak yang baru dilahirkan zaman itu memang tidak didekatkan, tidak diberi peluang. Dan mungkin ibu bapa pun takut agaknya nak mendidik mereka sebagai orang Islam. Agaknya lah takut. Kerana kita tahulah kekerasan rejim komunisme itu memang satu-satunya yang sangat-sangat kita memahami. Jadi saya tak mahu saya jadi dia melirik cakap macam-macam pula. Seorang lain. Anda tu cukuplah takat ni. Tapi apa yang saya nak katakan, saya amat-amat rasa gembira dengan apa yang langkah yang telah diambil untuk menumbuhkan institusi ini. Mudah-mudahan banyak berkat akan dapat dinikmati oleh mereka yang berusaha, mereka yang mengajar, mereka yang memberi ceramah, di samping mereka yang mendengar, yang menghayati, dan insya-Allah yang akan orang katakan yang akan mengamalkan apa juga pelajaran-pelajaran yang baik yang diikuti itu. Tapi yang pentingnya ialah janganlah kita terlalu terbawa-bawa, terlalu orang katakan ekstremisme ini sesuatu yang saya fikir tidak baik. Karena prinsip wasatiyah itu adalah satu-satunya yang sangat jelas ada dalam Al-Quran Al-Karim. Prinsip pendekatan wasatiyah itu, kita jangan melampau sangat ke kanan ke kiri, kadang-kadang terbawa oleh sebab-sebab terpengaruh dengan perasaan marah ke macam-macam boleh jadi. Kita manusia biasa yang boleh diruntun oleh semangat-semangat dan benda-benda yang lain yang membuatkan kita rasa marah. Kadang-kadang kita terlupa nak kawal diri. Saya pun memang selalu mengingati diri saya tentang perkara ini, sampai orang kata Pak Lah ni lembek sangat dah. Dan lembut. Saya bengis. Jadi dari situ bila saya kahwin dengan isteri saya, bila saya suka menengking, bukanlah menengking dia, menengking bini jangan buat cerita, tak boleh. Tapi dengan pegawai ke siapa tu best lepas itu tak boleh. Dulu memang kalau saya geram ke pintu saya tendang tu.
anak Haji Mak Bedui perangai macam tu kan. Tapi lepas tak boleh dah. Dah anak kita pun ada apa semua ada taktik pendekatan yang lain. Dan saya dapati antara dua lebih baik kalau kita sedia nak bercakap, nak apa, pujuk apa semua. Kalau kita bertengkar, berkelik ataupun dia lari. So tak ada guna. Jadi dalam hal ini pun ingatlah kita jangan membawa kepada cara-cara yang membawa kepada keterlaluan yang saya fikir amat tidak baik. Agama kita agama suci. Tak apalah saya nak terangkan kepada tuan-tuan tentang agama Islam, tapi agama suci, agama diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita memahami. Rasulullah sendiri pun Allah Taala mengingati dia, jangan kamu terlalu marah, jangan kamu terlalu kecewa atas semua anbiya, semua nabi-nabi dulu pun menghadapi masalah seperti kamu juga menghadapi wahai Muhammad. Jadi kerja kamu tidak lain nanti hanya sampaikanlah apa yang aku suruh kamu sampaikan kepada mereka. Allah Taala firman, Allah Taala kata, dan aku akan hukum mereka. Itu bukan kerja kamu, hanya kamu menyampaikan saja. Jadi itu pun satu bentuk orang katakan yang baik wasatiyah, yang tidak ada keraguan, dia tidak ada melampau dalam hal, tapi berkesan, amat berkesan cara Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam. Dia biasa dihina, macam-macam orang buat kepada dia, tapi cara dia buat itu ada yang paling berkesan. Antaranya dah wafat, baru ada lagi orang lain yang memeluk agama Islam. Ini cukuplah ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan lihat, dan saya ingin melihat kemajuan institut ini. Mudah-mudahan semuanya bawa kepada kebaikan. InsyaAllah. Jadi akhir kalam saya ikut macam Tok Wan saya kata lah, dah rasmi senang, tak payah doa panjang-panjang, baca suratul Fatihah 10 pun memadai, kerana itulah surah yang menjadi ibu kepada Quran Karim, kerana dalamnya kita tahu maknanya masing-masing. Jadi dengan penuh khusyuk dan tawadhu saya anjurkan kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kita, akan sentiasa membawa kita ke atas jalan yang lurus, jalan yang membawa kita menemukan kepada segala yang kebaikan, dan dijauhkan kita daripada tergelincir dan terikut jalan-jalan yang diikuti oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu marilah kita baca surah Al-Fatihah seorang sekali. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berkati usaha-usaha kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih jazakallah khairan katsira kepada yang bahagia Tuan Abdullah di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya tanpa melengahkan masa, majlis sekali lagi menjemput yang bahagia penaung, penasihat, Presiden Pertubuhan Bajikan Al-Qayyim Malaysia mengiringi Tuan Abdullah Ahmad Radawi bergerak ke maktabah ataupun perpustakaan Al-Imam Asy-Syaukani di belakang sana. Dengan segala hormatnya dipersilakan. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we'd
paid our dues, but in fact, to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To feel the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars and bling will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside, before the day comes when there's nowhere to run and hide. Now ask yourself, cause Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves.